datang melawat dari segi lawatan kerja saya untuk melihat iaitu Halal Pak Tambun, di mana di sini kita lihat banyak pengusaha-pengusaha produk-produk IKS yang menjalankan usaha-usaha perniagaan dan alhamdulillah boleh kita katakan mereka merupakan usahawan-usahawan yang cukup berjaya, sebahagiannya di dalam negeri Perak kita dan juga di dalam negara kita. Untuk makluman bahawa tempat ini iaitu Halal Pak Tambun merupakan tempat di mana dikelolakan oleh MARA dan peserta-pesertanya itu mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti perniagaan, termasuklah pembuatan produk-produk IKS yang dibimbing melalui bantuan daripada Jabatan Pertanian. Dan pada masa yang sama di sini ada 9 gerai di mana mereka telah pun menubuh satu koperasi yang dinamakan Koperasi Usahawan Wilayah Utara Perak Berhad. Dan uniknya usahawan IKS ini ataupun produk-produk IKS di bawah Koperasi Usahawan Wilayah Utara Perak Berhad ini, mereka telah pun mempunyai 45 produk dan juga beberapa cawangan, termasuklah di Kedah, di Pulau Pinang dan di Perak sendiri, dengan jumlah keahlian adalah seramai 115 orang. Dan yang amat membanggakan kerana mereka mengeluarkan produk, contohnya produk-produk makanan, seperti yang telah pun kita lihat, kari pap, bahulu, kerepek, dodol, kuih muih, air minuman dan sebagainya. Dan mendapat sambutan yang cukup baik, dan ada sampai tahap pemasaran mereka juga berada di pasaraya yang besar, seperti di Maidin. Dan pada masa yang sama jumlah pengeluaran tidak dapat untuk menampung dari segi perkhidmatan untuk kuasa jual, kerana mendapat tempat ataupun barang-barang yang tidak mencukupi, kerana ramai juga yang hadir untuk berbelanja di sini. Dan saya yakin dan percaya 9 pengusaha ini yang bernaung di bawah koperasi terus meningkatkan daya saing mereka. Dan pada masa yang sama kita dapat melihat bahawa kerjasama di antara jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi, dan inilah sebenarnya kehendak daripada kerajaan, adanya konsep Blue Ocean, di mana digabung jalinkan jabatan-jabatan untuk kita melahirkan usahawan-usahawan yang cukup berjaya. Contohnya SKM juga telah pun meluluskan peruntukan sebanyak RM88,600 kepada Koperasi Usahawan Wilayah Utara Perak Berhad. Dan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita komitmen daripada kerajaan bagaimana kita nak melahirkan komuniti usahawan yang berjaya, bermula daripada individu, syarikat, berkelompok, dan termasuklah dari segi komuniti di dalam koperasi tersebut dalam bentuk usahawan yang perlu untuk kita lahirkan. Dan saya melihat dari segi lawatan saya pada hari ini, dari segi produk-produk IKS contohnya, dari segi makanan, rasanya sedap, dan juga dari segi konsep agamanya itu, dia telah pun dapat menepati ciri-ciri halalan tayyibah. Dan inilah sebenarnya yang nak kita jaga, kepentingan-kepentingan. Dan akhirnya nanti bukan hanya produk kita ini berada legal di dalam negara dan di dalam negeri kita, akan tetapi dia juga boleh berada di peringkat pasaran antarabangsa. Dan produk-produk IKS kena mampu berdaya saing, dan kita kena mengantarabangsakan produk-produk kita. Contohnya saya tengok tadi kita ada roti Arab,
roti arak yang sedap, lemak dan sebagainya. Kita juga ada produk air daripada apa nama buah 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 gelugo, buah gelugo. Itu pun sedap. Begitu juga tadi saya tengok ada bahulu, dan saya terlihat tadi sampai tak cukup. Tak cukup, sebab pasaran itu cukup berkembang pesat. Kerana hari ini kita juga dapat melihat bahawa pengguna-pengguna dan rakyat di dalam negara kita dari segi makanan ini, mereka sentiasa amat-amat memerlukan, apatah lagi produk-produk IKS. Cumanya saya nak menyarankan kepada usahawan-usahawan produk-produk IKS makanan, pastikan kita dapat menjaga kebersihan. Pastikan kita dapat menepati ciri-ciri halal dan tayyibah itu sendiri. Dan pastikan kita juga melaksanakan konsep-konsep elemen-elemen perniagaan dalam konsep fardu kifayah. Kerana dia ada keterkaitannya. Yang paling penting kita jaga. Bila kita jaga perkara-perkara yang sedemikian rupa, yakinlah ada nilai keberkatannya. Walaupun usahawan-usahawan kita dia berniaga dan dia menerima input daripada kerajaan dari segi bimbingan, bantuan-bantuan modal, termasuklah bentuk pusingan dan sebagainya, tetapi pada masa yang sama kena menjaga perkara-perkara yang sedemikian rupa. Kerana kita nak mengangkat produk-produk kita ini di pasaran-pasaran di peringkat antarabangsa, di Timur Tengah, di Eropah, di Jepun dan sebagainya. Kenapa produk-produk daripada Jepun, daripada China, daripada mana-mana negara boleh masuk ke negara kita? Kenapa produk kita yang sudah ada kualiti dan jaminannya dari segi kepelbagaian konsep, termasuklah nilaian agamanya, kita juga boleh bersaing sampai ke Timur Tengah, sampai ke Dubai, dengan syarat usahawan-usahawan ini mestilah melaksanakan dengan kesungguhan yang terapi, dan pada masa yang sama bentuk-bentuk packaging juga mestilah yang terbaik. Begitu juga dengan hasil yang kita keluarkan mestilah ada mutu ataupun nilainya, dan akhirnya akan menjadikan suatu daya tarik. Contohnya hari ini orang boleh datang daripada negeri-negeri lain, pelancong-pelancong juga nak merasa bagaimana nak buat dodol contohnya. Kalau pelancong-pelancong atau sesiapa saja datang ke Halal Park, mereka nak boleh tengok bagaimana nak buat secara live dodol contohnya, dodol durian, dodol bagainya, buat bahulu, buat kerepek, pemprosesan air buah tu tadi. Jadi maksudnya di sini kita boleh tengok, dan inilah sebenarnya ruang dan peluang yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Dan apatah lagi hari ini dari segi lonjakan pemerkasaan ekonomi di kalangan rakyat Malaysia kita sebenarnya cukup tinggi, dan jaminan daripada kerajaan sentiasa akan memberikan komitmen bagi kita melahirkan usahawan-usahawan yang bersifat gergasi, yang boleh untuk kita katakan usahawan yang boleh untuk kita mengantarabangsakan melalui produk-produk yang ada pada diri mereka dalam proses usaha menjana pendapatan ekonomi kepada usahawan-usahawan kita.